A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So pagi ini kita akan meneruskan kita punya uh, percubaan pendidikan Islam Negeri Sembilan SPM tahun 2020, walaupun diambil pada tahun 2021 lah. So kita akan mula dengan kertas 2 kertas. Dia sebenarnya dalam peperiksaan ni, kalau kita nak tahu, kalau kita memang tak ada kesempatan, anda hanya boleh tumpukan pada akidah dan ibadah, dan itu soalan tu banyak keluar markah situ, sama ada objektif dan subjektif. Kemudian anda memahirkan di dalam sikit adab tu, macam berfikir. Kemudian untuk tokoh-tokoh sejarah Islam tu anda boleh baca, walaupun sebenarnya markah dia tidak sebanyak akidah dan ibadah. Saya boleh untuk kalau anda nak dapat A, insyaAllah. Kalau anda setakat nak lulus je, tumpulah 2 tu saja. Tapi tak apa, hari ini kita pun tinggal beberapa hari saja lagi sebelum SPM 2020 yang akan dilaksanakan lagi pada 22 Februari. Dan hari ini merupakan hari wilayah 1 Februari tahun 2021. Kemudian kita mula dengan soalan yang pertama. Saya akan cuba buat video ini 30 minit, tengok berapa soalan yang boleh kita cover, kemudian diikuti. Saya panjang-panjang takut anda stres. Mungkin ada di kalangan kita ni belajar di dalam MAEP, ada mungkin kawan-kawan kita yang ditahan, di kuarantin di MAEP. So inilah aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk belajar menunggu peperiksaan. Ada yang mungkin di rumah, ada yang dah boleh pergi sekolah, macam-macam. Surah Al-An'am ayat 70. Ayat 70 ayat datang menjelaskan tentang larangan mempersilakan agama Islam sama ada melalui lisan atau perbuatan. Okey. Saya tidak bacakan ayat ini kerana kita nak kejar masa supaya anda dapat izin saja. Okey. Nyatakan 2 perbuatan mempersilakan agama, 2 markah. Bila nyatakan, anda kena senaraikan 2. Senaraikan 2. Okey. Walaupun dalam percubaan dalam kali ini ialah nyatakan 2 perkara yang mempersilakan agama. So anda boleh pilih mana-mana jawapan itu. Satu, bangga melakukan maksiat. Yang kedua, memperkecilkan tuntutan fardu, mencaci golongan ulama. Yang keempat, memperpanjangkan hukum hakam Islam. Yang kelima, tidak melakukan zakat, kena makan di halayak ramai ketika siang bulan Ramadan, dan meninggalkan solat. Ini semua adalah aktiviti-aktiviti yang mempersendakan agama. So anda boleh pilih mana-mana jawapan ini, dan salah satu daripadanya anda tuliskan di sini, maka insya-Allah ta'ala 2 markah lah milik anda. Kemudian jelaskan 4 cara anda memelihara agama. Bila cara 4, jadi ada 4 markah. So kita tahu 1 markah 1 cara. Okey, 1 markah 1 cara. Apakah dia? Okey, yang pertama ialah melaksanakan hak dan tuntutan. Melaksanakan hak dan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dilakukan dalam solat taubat. Dalam solat taubat. Melaksanakan hak Allah seperti melakukan solat dan solat taubat. Yang kedua, menghidupkan Rasulullah pada waktu pagi atau waktu petang. Yang ketiga, mematuhi hukum syarak dengan dalam masyarakat. Yang keempat, berusaha memahami ajaran Islam yang sebenar. Dan juga mana-mana jawapan lain yang munasabah kita terima. So 4 isi 1 markah, 4 markah. Anda kena jawab 4 lah. Dan memilihkan agama, solat, hidupkan sunnah, mematuhi hukum syarak, dan berusaha memahami dan menghayati ajaran Islam. Maka dapatlah 4 markah. Okey, itu jawapan anda. Yang kelima, kita jelaskan, nyatakan bagaimanakah umat Islam hari ini mampu menjamin keutuhan Islam sehingga digeruni oleh orang lain, huraikan. Ini adalah soalan kebat. Kebat kemarin berfikir, so jawapannya ada terbuka, tapi bila jawapan terbuka ni, dia boleh memerangkap anda seandainya anda menghuraikan. Elakkan daripada anda menjalin semula, umat Islam hari ini mampu menjamin keutuhan Islam sehingga digeruni oleh orang lain seperti dia, bila anda itu salin balik umat Islam hari ini tu, dia tidak dianggap sebagai huraian tu, masih lagi menyalin soalan. Elakkan daripada anda menyalin soalan ini. Anda terus dijawab dan huraikan. Okey, kita tengok apakah contoh jawapan yang diterima soalan nombor 3 ini, iaitu kebat.
kebat, dia tanya tentang bagaimanakah. So, anda mesti ada elemen-elemen, anda mesti ada elemen-elemen dikator dalam tu, ada nyatakan satu hujah sahaja, nyatakan hujah satu huraian ringkas satu markah. Kalau dapat 3 markah, menguraikan hujah beserta huraian yang lengkap dengan menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan. Yang keempat, menghurai atau markah dia dapat 4, huraikan hujah beserta huraian yang lengkap dan menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan. Olahlah jawapan lengkap, jelas, relevan dan menarik, dapatlah 4 markah. Kalau kita nak jawab soalan 3 kebat. Soalan ini mengelirukan, soalan ini mengelirukan. Jadi umat Islam hari ini mampu sehingga dunia online. So cadangannya ialah sentiasa memelihara atau membela hak Islam, menjaga tingkah laku dalam pergaulan, membelanjakan harta untuk kepentingan Islam. So anda kena uraikan lah, nyatakan hujah. Contohnya membela hak Islam, satu markah. Sampai kalau cakap tidak lain tidak bukan adalah sebagai menunjung agama, tambah 2 markah. Bagi contoh hak Islam, zakat, tolong orang susah dan sebagainya. Dan kita bagi contoh apa kita kena buat kalau nampak orang susah, boleh dapat 4 markah penuh. Ada cadangan-cadangan lain lagi. Kalau kita tengok di sini contohnya, umat Islam hari ini perlu membela hak Islam satu markah. Contohnya umat Islam lantang bersuara jika ada pihak yang mempertikaikan isu untuk aurat dalam kalangan muslimah. Satu markah. Kita kena beritahu lah, kita membela hak Islam. Yang kedua, kesannya nanti peraturan dan hukum agama akan dimertabatkan. So, bila kita jaga dengan contoh hasilnya, peraturan dan hukum agama dapat dimertabatkan dan dilaksanakan. Kemudian kesimpulan, apa itu kesimpulkan? Umat Islam adalah sentiasa mendukung dan memelihara agama akan kesucian Islam tidak tergugat dan dipandang rendah. Jadi dia dapat full mark lah 4. Sebab dia ada mukadimah, permulaan, contohnya, pesanan dan kesimpulan. Jadi dapat 4 markah. Kemudian bahagian B, nyatakan soalan bahagian B. Bahagian B, nyatakan 4 cara untuk memelihara agama. Bahagian B, daripada hadis Rasulullah SAW tentang makanan yang baik. Berdasarkan hadis di atas, nyatakan ciri-ciri makanan yang baik. Ciri makanan yang baik. 4B, apa itu makanan yang baik? Disembelih dengan nama Allah Ta'ala, makanan yang khasiat, tidak memudaratkan, halal, makan dari usaha yang halal, makanan yang suci lagi bersih. Apabila pilih mana jawapan, maka anda akan dapat 2 markah, 2 isi dan anda dapat 2 markah. Ini pelik lah kalau tak tahu. Kemudian yang kedua, jelaskan hikmah. Dia cerita hikmah. Tengok soalan dia. Okay. Jelaskan 4 hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram terhadap diri sendiri. Hikmah dia. 4 markah. So, hikmah dia 4 markah. Kesihatan diri terjaga dan terjamin sepanjang masa. Kebaikan kan. Kewarasan akal yang sempurna dan dapat berfikir dengan baik. Kemudian ketika maruah diri akan sentiasa terjaga dan terpelihara daripada melakukan maksiat. Kemudian doa akan dibakbulkan, ibadah dilakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ialah dapat pahala dan jauh daripada siksa api neraka. 4 saja. Anda pilih mana-mana 4. Kalau huraikan seperti ini, dapat full mark, 4 markah. Sebab tu tidak ada masalah. Yang masalahnya kita lah, kalau kita malas, kalau kita tak buat, dia orang periksa kita tidur, tak ada no komen lah. Okey. Seterusnya, kita masuk soalan yang ketiga. Jelaskan hikmah. Jelaskan hikmah. Okey. Tengokkan. Terangkan 2 pengajaran. 2 pengajaran. 2 pengajaran hikmah dan 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 2 pengajaran. 2 penga
Emas sudah. Kemudian dua pengajaran daripada hadis di atas. Umat Islam adalah prihatin terhadap makanan dan minuman yang halal dan berhasiat satu markah kerana akibat kerana ia berhubung rapat dengan perkhidmatan ibadah yang dilakukan. Kita wajib memakai pakaian untuk aurat bersih dan sesuai agar tengok dia kata kerana agar uh, kehormatan diri sentiasa terjaga. Kita wajib menyadarkan dia bermakanan dan minuman yang haram kerana ia akan memudaratkan kesihatan kita. Dapat dua markah. Pilih dua saja. Mana-mana yang atau mana-mana jawapan yang relevan dan munasabah kita akan terima. Okey. Kemudian ya. Soalan yang kedua. Soalan pertama habis. Soalan pertama habis. Soalan yang kedua. Tentang ayat di atas menjaga tentang perintah Allah supaya mengawal pandangan mata dan melari maruah berdasarkan ayat di atas. Senaraikan dua anggota yang harus dilihat aurat perempuan. Apa dia yang harus dilihat? Yang boleh nampak, bukan sengaja nak tengok. Tengok bilik, itu ada masalah. Okey. Sentiasa makan sopan untuk aurat. Sentiasa menjaga pergaulan, kita cakap. Menjaga pandangan, mengasihkan bilik tidur antara anak lelaki dan anak perempuan. Cara nombor dua. Kita jelaskan. Okey. Alah ni. Jelaskan nombor satu. Nombor satu. Ni dia. Dua golongan diharuskan melihat aurat perempuan. Suami, bapa, bapa mertua, anak-anak, adik-adik lelaki, anak saudara lelaki, hamba, kanak-kanak lelaki tu yang uzur dan tidak keinginan sebabnya ni maknanya macam mana aurat perempuan lah, orang yang boleh tengok. Boleh tambah doktor yang merawat dan bapa saudara. Awak boleh tambah kat situ. Jadi dua saja golongan suami, bapa. Dulu lah. Cukup. Kalau tak, mana-mana pilihan. Soalan nombor dua berkaitan tentang soalan nombor dua berkaitan dengan jelaskan usaha untuk menjaga batas pergaulan sama ahli keluarga. Macam mana usaha dia? Usaha dia yang pertama ialah sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat walaupun dengan ahli keluarga. Perempuan jangan perangai pendek. Kalau ada orang datang ke apa, itu aurat kita dengan kita. Saya tengok ramai budak perempuan di mana-mana pun pakai tudung tapi dengan pendek. Baju dengan pendek. Jadi laju kena dengan panjang sebab aurat kita masih lagi terbedah, iaitu di siku, di lengan. Padahal kita sepatutnya dapat pergelangan tangan. Sentiasa menjaga pergaulan ketika bercakap. Menjaga pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan atau berlucah. Mengasihkan diri pada dompet pada perempuan. Itu usaha kita jaga pergaulan lah. Jaga pandangan, pastikan tahu anak kita tengok apa, TV, tajuk apa, movie apa. Ini asingkan dalam perempuan. Yang nombor tiga, iaitu terangkan. Nombor tiga terangkan. Nombor tiga, dia berkaitan tentang terangkan dua. Sebab Islam melarang wanita mendah aurat kepada lelaki yang bukan mahram. Kenapa? Kenapa? Iaitu pertama akan mengakibat berlakunya fitnah kerana tidak mengamalkan cara hidup yang disyariatkan oleh Islam. Yang kedua, maksiat dan jenayah berluasa kerana aurat tidak dipelihara. Yang ketiga, maruah dan kesucian ditercemar kerana berpakaian mencolok mata. Ini dia. Kenapa dilarang kita tu dua isi saja? Pilih mana-mana dengan dua isi. Kemudian soalan B. Soalan B ya. Soalan B. Sabda Rasulullah SAW menyatakan dua contoh amalan nawafil. Nawafil sunat. Okey. Satu nawafil
berdoa, munajat, berzikir, bertasbih, jaga silaturahim, budi bahasa, senyum, selawat, membaca Al-Quran, puasa, melakukan sunat puasa, solat sunat. Okey, kita nyatakan senarai di atas dua sahaja dari mana-mana bahagian tadi. Nak beri contoh boleh, tak nak beri contoh tak apa. Okey. Kemudian soalan seterusnya ialah jelaskan dua kelebihan mengamal amalan nawafil dalam kehidupan seorang. Mana benda-benda yang nawafil, benda-benda yang sunat lah kita buatkan dengan cara bersungguh-sungguh. So yang kedua, jelaskan kelebihan mengamalkan surah amalan nawafil. Okay, kita tengok jawapan. Dua kelebihan mengamalkan amalan nawafil. Itu akan satu berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak boleh sunat. Berkati. Biasa memelihara mengajar kita perkara maksiat. Doa di pohon akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat nikmat dalam melakukan ibadat. Dipandang tinggi dan mulia oleh guru dan masyarakat. Ini ialah orang buat sunat nawafil. Buat sunat-sunat dijaga betul-betul. Kemudian soalan seterusnya ialah sabda Rasulullah SAW. Sekejap. Okey. Jelaskan dua kelebihan mengamalkan amalan nawafil. Yang ketiga, cadangkan program boleh dilaksanakan untuk memudahkan amalan nawafil. Cadangkan. Macam boleh cadangkan. Tapi ini terangkan cadangan. Jawapannya ialah okey. Cadangkan program yang boleh dilaksanakan. Ini terbuka soalan. Soalan terbuka. Program ceramah, ibadah, apa-apa semua boleh. Nyatakan satu hujah sahaja semakan. Nyatakan hujah satu contoh. Contoh dan juga uraian ringkas. Satu hujah, uraian ringkas serta soalan tepat je daripada Pak Markah. Pak Markah. Jadi kita tahulah contohnya apa aktiviti nak buat, majlis akikah ke buku puasa. Hujah terima dalam Islam ni sebagai ibadah. Tak ada masalah. Okey. Cadangan ialah program bacaan Yasin, solat duha, pembangunan infak sekolah, bantuan pelajar miskin dan solat di sekolah. Ini adalah sunat nawafil. Jadi ini contoh jawapan. Program yang dilakukan yang memberdayakan ibadah nawafil di sekolah. Sekasih adalah program bantuan keuangan dan alatan sekolah kepada pelajar miskin dan yatim. Jadi ada kesan, tujuan dan ini akan bantu kita untuk menjawab dengan lebih detail lah. Jadi kesannya, okey. Kemudian C, lengkapkan potongan. Potongan. Dia kata misbahul samaw sajar al-bari'u gharbiyah. Dia suruh potong ayat tu. Kat mana? Satu tu kat mana? A, B, C, D. Anda perlu tulis nombor soalan saja. Dia khalaqa di samawati wal ardh. Okey, fil fil samawat bari'il ardh waribatul ardh. Al-bari'u samawat sajar al-gharbiyah A, B, D, C, A. Okey. Itu jawapannya. Baik. Saya ingat untuk ni nanti kita akan buat lagi sambungan lagi pada kita buat dua dulu. Buat dua soalan itu maka anda dapat jawapannya yang terbaik. 3 dan 4 kita buat insyaAllah sebentar lagi sebab kita
Tak nak panjang-panjang supaya anda tidak boring. Okey, itu saja untuk kali ini. Iaitu soalan percubaan negeri sembilan. Lepas tu baru 10 soalan. Nanti kita buat lagi. Okay. Saya ingat itu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.